Dihormati, disayangi, disanjungi wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat tengah hari kepada anda semua penonton TV3. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Sekarang ini anda sedang menonton Wanita Hari Ini, siaran 31 Mac 2021. Anda bersama saya Hawa dan juga Fahrin. Ya, selamat tengah hari semua. Saya cukup rasa seronok, rasa teruja kembali ke studio bersama dengan penonton-penonton Wanita Hari Ini. Terima kasih sekali lagi kerana memilih kami sebagai tontonan tengah hari anda. Seperti biasa, kami akan sentiasa menjanjikan pengisian yang menarik untuk anda semua. Fahrin, pejam celik esok dah nak masuk bulan 4 dah. Esok nak masuk bulan April dah. Tak lama lagi kita akan menjengah ke bulan Ramadan. Betul. Semoga kita semua sihat-sihat sahaja, jaga kesihatan anda supaya kita sama-sama dapat merebut pahala beribadat. Cakap pasal kesihatan tu sebenarnya kita juga tidak akan ketinggalan untuk terus berkongsi kepada anda mengenai informasi statistik terkini COVID-19 di Malaysia. Kenapa kita tak jumpa-jumpa kongsikan? Kerana kami nak semua orang sentiasa peka tentang situasi yang terkini mengenai COVID-19 di negara Malaysia. Baik, kalau kita merujuk kepada statistik terkini, kes baru 1,133, kes sembuh 1,148. Ini yang sentiasa menjadi rujukan kita dan nampak konsisten, tetapi sebentar tadi kita dah melihat juga Hawa, walaupun nilai ini sentiasa konsisten, nampak seakan-akan terkawal, tapi kita semua harus ingat bahawa kita masih belum lagi menang, Hawa. Betul. Kita pastinya setiap daripada kita mahu meneruskan kehidupan seperti sedia kala, seperti sebelum terjadinya pandemik COVID-19. Oleh itu, kita sentiasa perlu patuh kepada SOP, sama-sama ingatkan diri sendiri dan juga insan di sekeliling kita. Baiklah, ingin juga kami kongsikan bersama anda antara negeri yang dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, antaranya Sabah, Perak, Pahang, Terengganu, Wilayah Persekutuan Labuan, Putrajaya, Perlis, Melaka, Kedah kecuali Mukim Kuala Muda yang dilaksanakan PKPB dan Negeri Sembilan kecuali Seremban yang dilaksanakan PKPB. Dan negeri PKPB, Selangor, Johor, Kelantan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Pulau Pinang berkuat kuasa 1 April hingga 14 April, manakala Sarawak berkuat kuasa 30 Mac hingga 12 April. Ini bermakna satu informasi terkini yang harus kita ketahui dan kita fahami, dan ini juga harus kita semua jelas mengenai kapasiti kehadiran pekerja sektor swasta dan perkhidmatan awam. Ya, Fahrin, kalau tadi dikongsikan kita tak lama lagi nak ke bulan Ramadan kan? Ingin juga kami ini kongsikan mengenai SOP operasi Bazar Ramadan dan Aidilfitri bagi kawasan PKPB dan PKPP. Waktu operasi dan konsep jualan di Bazar Ramadan 3 petang hingga 8 malam, makanan dan minuman sahaja. Bazar Aidilfitri 10 pagi hingga 12.30 malam, barangan kering sahaja. Dan kalau kita melihat etika pemakaian juga harus dipatuhi oleh para pelesen dan juga pembantu serta pekerja. Ada pelbagai yang diwajibkan dan juga digalakkan, tetapi mereka harus memakai pas khas yang dibekalkan oleh penganjur. Kawalan keselamatan lalu lintas dan pembersihan juga harus dipatuhi oleh kesemua, baik pelanggan maupun yang mengusahakan bazar Ramadan ini. Itu sedikit sebanyak, bukan saja kami ingatkan kepada anda, tetapi supaya kita sendiri pun tidak leka sebab kita sama-sama mahu memerangi pandemik COVID-19 ini. Okey, Hawa suka tak kalau ayah Hawa bagi Hawa hadiah? Sukanya. Tapi macam mana Hawa suka kalau ayah tu bagi hadiah? Saya sukakan kejutan sebenarnya. Kejutan. Sebab tu kita nak kongsikan juga satu TikTok yang cukup menarik, yang cukup menyentuh hati, mengharukan si anak ini. Sama-sama kita saksikan. Jom. Happy birthday to you. Mari kita tengok di haram-haram di langit kita buka tak? Aku kan selama ini biar berputar sekarang
emas ambil emas. Al-Quran. Kamu. Ya. Terima kasih lagi. Mana abangnya? Tidak lama. Minum air. Kita air. Tak payah dah besar. Ya Allah, itu dia kita cukup dekat sini pun tumpang terharu juga ya Farin. betul sebenarnya. Tapi bila kita nak berbicara mengenai suatu hadiah, suatu kejutan, tidak kira kecil besar nilainya, tetapi ingatan kita itu adalah sesuatu yang cukup istimewa buat kita semua. Ya, ingatan yang ikhlas pastinya. Sedikit ucapan terima kasih pun merupakan hadiah juga kepada Betul. ibu bapa ataupun anak-anak sebagai tanda penghargaan. Baiklah. Dapat gelang emas. Senang, kan? Okey, baik. Topik kita hari ini juga cukup menarik mengenai anak juga. Tetapi kali ini kita ingin bincangkan mengenai di wanita hari ini membincangkan mengenai mendidik anak lelaki. Okey, awak sebenarnya secara konservatifnya lah kalau bercakap mengenai anak lelaki ini mesti menjadi seorang pemimpin dan juga ada peranan-peranannya masing-masing dan perempuan mempunyai peranan mereka yang tersendiri. Tetapi saya kira zaman telah berubah, generasi juga telah berubah. Tidak salah kiranya kita menyelami bagaimana cara berbeza kita boleh mendidik anak lelaki sebenarnya awak. Betul tu Farin. Sebab kalau kita lihat sekarang ini wanita pun sudah ramai yang berkejaya. Bukan saja dari sudut pekerjaan lah. Dari sudut kerja-kerja juga wanita pun dah pandai nak tukar tayar pancit dan sebagainya. Bukan hanya duduk di dapur. Sebab kalau bukan di Malaysia saja, bukan Melayu saja yang berpendapat dulu-dulu lah kan zaman tradisional dulu wanita ini bekerja di dapur. Tapi di negara barat juga ada perspektif sebegitu. Senang cerita Hawa nak cakap anak lelaki ni kena pandai masak nasi, masak, gosok baju semua kena pandai lah, kemas rumah kan. Okay, dan juga lagi menghormati wanita. Betul, itu pastinya. Itu yang kita akan kongsikan selepas ini. Kepada anda yang mempunyai apa-apa pendapat tentang... Ya? Sekejap, Ya, Farin. Okey, tak apa. Farin pergi dulu. Kepada anda yang mempunyai pendapat mengenai topik kita pada hari Hawa. Tengok. Saya ada apa ni, Hawa? Nampak sedap tu, Farin. Magnum Cookies and Cream ni, Wah. Okey, patutlah dia seronok sangat tadi. Tak maaf. Kita masih live lagi kan? Masih. Tak apa. Kita boleh kongsi sama-sama. Kita teruskan. Okey, Hawa. Tengok. Kita buka ni. Nampak. Yang ini, Hawa, ianya disaluti dengan coklat putih Belgian Magnum. Tapi saya juga nak minta izin lah, Hawa. Saya dah tak tahan dah ni. Tengok. Sebenarnya. Dengar tak? Sampai sini boleh dengar. Betapa rangopnya. Saya tengok sebenarnya pun terpesona dengar. Biskutnya yang rangup ni dan kemudian di dalamnya inti yang berperisa krim ni, saya pasti semua orang suka termasuk Hawa. Rasa Okey, saya cuba pula. Lupa. Hawa nak makan macam mana ada passion tu. Lupa saya. Teruja sangat tu. Okey. Nampak. Dan kita juga sedar ianya sekarang ni didatangkan dengan saiz apa, Hawa? Okey. Didatangkan dalam saiz mini. Kalau makan satu tak cukup ni. Betul. Dekat pasaran dah boleh dapati dalam saiz kecil-kecil ni. Okey, dan makan juga menarik bermakna ianya sesuai untuk sisi keluarga, untuk kita yang dewasa, yang anak-anak kecil dan sebagainya. Jadi, dalam tempoh-tempoh PKP ni mungkin kita malas nak keluar dan sebagainya, lebih baik simpanlah sesuatu yang istimewa di dalam peti sejuk kita dan dapat dikongsi dengan kasih sayang dengan seisi keluarga. Sambil-sambil bersantai, sambil berehat, sambil tonton wanita hari ini, anda juga boleh lakukannya. Jangan lupa nikmati Magnum Cookies and Cream bersama insan-insan yang tersayang. Dapatkan sekarang. Okey. Sedap ni. Apa yang pasti Magnum Cookies and Cream ni boleh didapati melalui Foodpanda, GrabFood dan kebanyakan pasaraya dan kedai serba neka. Rasanya kameraman kita semua dah tengok kita ni. Jom. Tak sah kalau kita kongsikan dengan mereka ni. Okey, jadi kita ambil Hawa, kongsikan dengan abang tu. Kita kongsikan dengan abang tu. Apa-apa pun para penonton jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika. Kami nak berehat makan aiskrim. Bang, nak ke? Nak. Ini. Makan. Makan. Sambil kerja makan. Wah. Okey. Nah. Kongsi-kongsi ya. Okey, ambil je bang. Okey. Okey, baik. Okay, sementara kita boleh kita sambung makan duk.
terus kecoh makan aiskrim Magnum Cookies and Cream ini. Saya nak juga pastikan kepada anda semua untuk terus bersama kami, dan kalau anda ada sebarang pendapat, kongsikan di Facebook kami Wanita Hari Ini TV3 dan Instagram kami WHI TV3. Aha, kami ingin berehat seketika, anda jangan ke mana-mana. Lain macam kita hari ni. Wanita hari ini. Apa nenek? Sasi. Berapa kong? Sekong je. Sekong? Oh. Sekong kan nek? Nek, tahu. Dia cuci beras tu sampai bersih airnya. Fahrin pandai masak nasi tak? Saya pernah masak nasi. Bukan saja pandai masak nasi, pakan nasi pun saya pandai. Pandai. Tapi itu adalah antara BT TikTok yang kita kongsikan mengenai bagaimana mendidik seorang anak lelaki dan memastikan mereka terus mahir membuat kerja-kerja rumah yang satu masa dahulu dikatakan hanya sinonim untuk kaum wanita sahaja. Tapi pada hari ini juga kita nak lihat dari beberapa perspektif juga bagaimana ibu bapa perlu mendidik anak-anak mereka untuk menghormati insan sekeliling mereka, termasuklah wanita. Oleh itu bersama kita di talian pada hari ini kita bersama dengan Dr. Rozita Syari ataupun Ibu Ros, seorang perunding motivasi. Hello, Assalamualaikum Ibu Ros. Waalaikumsalam Hawa dan Fahrin, apa khabar? Sihat. Ibu Ros sentiasa ceria, alhamdulillah. Dan bersama-sama dengan kita juga dalam talian adalah Puan Siti Nazrah Sheikh Omar yang juga lebih mesra dengan panggilan Umi. Assalamualaikum Umi. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Fahrin, kalau kita lihat hari ini kita ada ibu, kita ada Umi. Baik, tapi kita nak tanyakan kepada Ibu Ros dahululah. Kalau kita lihatkan lelaki dan wanita ataupun manusia ni, setiap manusia berbeza-beza, tambah-tambah lelaki dan juga wanita. Tetapi boleh tak kalau Ibu Ros kongsikan apa kaitannya didikan terhadap anak lelaki ni dan cara mereka menghormati insan di sekeliling mereka dahulu? Terima kasih Hawa. Soalan tu istilahnya sangat-sangat besar nak jawab dia tu. Tapi ibu cubalah ya. Silakan. InsyaAllah. Jadi pertamanya bila kita mendidik anak, terutamanya anak lelaki, mereka ini akan menjadi ketua keluarga. Jadi didikan kita itu kena, bukan nak kata mesti lebih ke apa, tapi kita mesti memberi penekanan kepada kepimpinan juga, ya. Sebab anak-anak lelaki ini mereka akan menjadi ketua keluarga seperti mana ibu cakap tadi. Dan selain itu mereka juga adalah yang akan juga menjaga dan di mana menjaga ibu atau ibu bapa mereka ni, terutama ibu, kerana bila berkahwinnya seorang wanita maka dia ketua dia adalah suami dia. Tetapi kalau seorang anak lelaki dia masih lagi, ya, syurga itu di bawah tapak kaki ibu dia dan dia perlu menjaga ibu dia sampailah ke akhir hayat ibu atau ke akhir hayat dia. Jadi dari segi persediaan untuk anak lelaki, pendidikan anak lelaki, anak perempuan tu, pertamanya sangat penting adalah kalau kita sebagai seorang Muslim adalah mendidik mereka tentang tauhidan Allah SWT tu. Untuk mereka faham apakah tanggungjawab mereka. Tapi masa kecil tu macam mana nak buat macam tu? Itu dia punya kreativiti yang ibu bapa kena usahakan. Contohnya, kalau kita anak dah 7 tahun kan, dia nak seberang jalan. Contoh ini contoh-contoh kecil-kecil lah yang kita nampak macam mana kita nak bagi anak tu boleh memimpin contohnya. Jadi anak yang 7 tahun ke 5 tahun ke, instead of kita pegang tangan dia, kata abang jaga Umi, jaga ibu, pegang tangan ibu, kita nak seberang jalan. Jadi daripada kecil lagi dia dah faham bahawa dia sebenarnya dalam posisi untuk menjaga, insya-Allah, ya. Dan masih yang sama sebagai anak kita
kecil mestilah dia nak memanja dan sebagainya. Itu perkara biasa. Tapi kita tahu di mana, ke mana kita nak bawa anak itu. Dan dari segi kerja rumah dan sebagainya, dia perlu dididik untuk melakukannya. Dia tak boleh kata anak perempuan je, anak lelaki tak payah buat. Jadi ini yang selalunya menjadi isu sekarang ni. Dan seorang anak lelaki tu yang sangat penting, dia perlu bijak, pandai untuk menghormati kaum wanita dan menghormati manusia lah seluruhnya sebenarnya. Itulah jawapan pendek Ibu sebenarnya. Banyak lagi nak jawab ni. Okey, sebenarnya memang terlalu luas untuk kita bincangkan topik ini, tapi satu penjelasan yang cukup baik daripada Ibu Ros, dan kini kita nak bersama dengan Umi lah. Umi ni cukup menariknya latar belakang beliau. Beliau mempunyai 5 orang anak lelaki dan kelima-limanya adalah profas ataupun tahfiz yang bertahliah. Jadi Umi, cukup menarik untuk kita tanyakan dan juga kongsikan bersama dengan para penonton bagaimana Umi mendidik anak-anak lelaki Umi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya terlalu tinggilah pengiktirafan yang diberi pada Umi itu kan, sebagai ibu yang boleh menjadi contoh kepada para ibu yang punya anak lelaki. Tapi Umi share hari ini adalah pengalaman Umi sendiri, apa yang Umi buat melalui try and error. Dulu tak ada kursus ke ataupun buku-buku yang banyak tentang pendidikan anak-anak ni kan, masa zaman-zaman Umi dululah. Tapi sekarang ni banyak. Kita daripada orang kata kejayaan lah, alhamdulillah kejayaan Umi ni, Umi nak kongsi hari ni. Usaha Umi tu macam banyak ranjau dan duri, tapi kita ambil yang baik-baik je lah kan, insyaAllah hari ni. Pertama sekali sejak mereka kecil lagi tu, memang Umi alhamdulillah menjadi ibu suri rumah sepenuh masa. Jadi Umi berada bersama mereka di rumah untuk mendidik mereka, dan satu yang Umi amat happy lah bila ada di rumah, Umi boleh mencipta bonding dengan anak-anak. Umi bersama dengan mereka bila mereka makan, tidur, berak kencing mereka Umi yang cuci. Jadi semua tu pentingnya adalah untuk mencipta bonding ibu dan anak. Supaya anak tu dia rasa rely pada ibu dia dalam semua aspek kehidupan dia, daripada kecil sampai besar. Sampai mereka dah kahwin pun mereka masih lagi refer pada Umi untuk mendapat second opinion atau sebagainya. Jadi Umi bersama mereka mengenali karakter mereka. Anak yang degil, anak yang baik, anak yang selalu sakit. Jadi kita kenal mereka. Dia mudah untuk diajar, dia sebenarnya tak suka Umi ajar, macam-macam. Memang karakter tu berbagai-bagai, dan Umi kenali mereka melalui penciptaan bonding tadi lah daripada kecil tu. Jadi memudahkan Umi untuk mendidik mereka. Walaupun Umi tak dapatlah ilmu-ilmu khusus daripada luar kan. So melalui try and error tadi ni, bonding tu Umi nampak penting untuk kita mencipta bersama mereka. Lepas tu yang second step dia is adik-beradik. Sebab 5 beradik, laki-laki semua kan, akan ada kecenderungan untuk berlaku macam bertengkar, bergaduh. Gaduh, wrestling, ataupun dendam ke, wrestling, dengki-dengki ke, kata mak sayang abang lebih ke adik lebih kan. Jadi apa yang Umi lakukan ialah Umi suap mereka dengan tangan sendiri. Suap dengan petua tu. Direct pada jari Umi kepada mulut mereka. Kemudian ambil peluang untuk makan dalam talam. Dalam talam tu jadi bersama-sama dalam bentuk makan berjemaah dengan kata lain kan. Jadi bila mereka balik sekolah, kita makan sama-sama sambil mereka bercerita apa yang berlaku kat sekolah, cikgu buat apa, kawan macam mana semua kan. Jadi mesra. Kemudian share berdoa bersama-sama macam seorang sedikit. Kalau abang nak ambil exam ke, satu keluarga masing-masing berdoa lah untuk abang tu mudah berjawab peperiksaan dan sebagainya. Dan last kali solat berjemaah. Solat berjemaah bersama-sama, especially macam sebab anak Naomi alhamdulillah lah kan, Al-Hafiz semua, mereka boleh membaca Quran. Jadi macam contohnya solat tarawih ada 8 rakaat tu, Along buat solat isyak, yang adik-adik 4 orang tu seorang 2 rakaat solat tarawih. Jadi masing-masing risaulah juga kan prestasi masing-masing. Abang tengok compare dengan tu, tapi ini boleh membantu kan, inilah mengikat hati adik-adik ni supaya mesra antara satu sama lain dan appreciate
satu sama lain. Baik insyaAllah. Umi, tips yang cukup menarik, panduan yang cukup menarik untuk para ibu bapa di luar sana, termasuk pasti keluarga Umi tu tak sabar nak tunggu bulan puasa ni, nak tarawih sama-sama ni. Yang dapat saya dengarkan daripada Umi tadi, dengar mereka, fahami mereka, mesra, barulah anak-anak rasa tidak janggal dan dekat dengan ibu bapa mereka. Baiklah, kepada Ibu Ros, kalau kita lihat kepada anak-anak perempuan biasanya yang dipesan supaya sentiasa sopan santun, jaga pemakaian dan sebagainya. Tetapi kepada anak lelaki, apa yang perlu dititik beratkan dalam mendidik anak lelaki ni supaya membesar, menghormati yang lain dan juga tidak berkelakuan yang tidak elok lah. Silakan Ibu. Ya, Hawa, terima kasih soalan tu. Tapi sebelum Ibu jawab ni, sebenarnya Ibu nak ucap Assalamualaikum pada Umi. Sebenarnya kami dah pernah berjumpa dalam satu program. Mungkin boleh tunjukkanlah kedua-duanya. Ya. Dan memang Ibu sangat admire beliau dapat menunjukkan satu contoh yang baik. Tadi tips tu pun banyak sebenarnya yang telah dicakap. Kan? Alhamdulillah saling mengenali lah ni. Saling kena mengenali, insyaAllah. Admire penyanyi. Alhamdulillah. Jumpa kita ya. Okey. Okey Ibu, teruskan Ibu dengan jawapannya. Ya, anak lelaki ini apa yang sangat penting kita pimpin mereka adalah dalam skill ataupun kita panggillah maksudnya yang Hawa tanya tadi kan, kita perlu mendidik mereka dengan kepimpinan, sifat kepimpinan ataupun skill memimpin, sangat penting. Kerana ramai orang memahami memimpin ni arah-mengarah je, betul tak Umi? Kan? Tapi bukan, memimpin ini kita mesti menjadi contoh teladan yang baik. Dan Ibu ada satu kita panggil macam formula lah untuk memimpin ni. Formula dia I love you. I tu mesti ada integrity. L tu lead by example. O tu optimistic. V tu virtuous, maksudnya punya akhlak yang baik. E tu dia memberikan semangat, empower, dan U adalah unconditional love. Jadi dalam diri anak lelaki maupun anak perempuan ini yang kita nak bimbing mereka, kerana terutamanya kalau anak lelaki, bagaimana dia nak menghormati seorang wanita sekiranya tidak ada sifat kepimpinan di dalam diri dia. Dan kepimpinan ini perlu luas makna dia. Tak boleh sekadar macam Ibu cakap tadi, suruh Sarah, siapkan itu, siapkan ini. Tak, itu bukan kepimpinan. Itu sebenarnya adalah kefahaman yang salah. Tetapi memimpin ini, dia mestilah satu, lead by example. Seperti yang Ibu kata tadi, dia contoh. Jadi ini yang sangat penting kita beri kepada lelaki, anak-anak lelaki, dan sifat beri kemanusiaan, sifat bertimbang rasa. Kerana anak lelaki ini insya-Allah ya, bila mereka membesar, tenaga mereka adalah lebih kuat daripada anak perempuan. Selalunya tenaga sangat kuat sebab orang lelaki ini memang dijadikan oleh Allah. Ada kekuatan dari segi fizikal, mereka adalah sangat kuat. Dari segi emosional mungkin wanita mungkin lebih kuat. Tapi kita bukan nak banding-banding benda ni, bukan nak banding-banding. Kita kena ingat bahawa hidup di atas muka bumi ni, wanita atau lelaki, dia complementing, dia melengkapi. Dia macam melengkapi, betul Farid, melengkapi. Jadi anak lelaki ini kalau nak katakan tanggungjawab sebagai seorang ibu dan bapa adalah untuk menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak lelaki ni. Macam mana nak jadi lelaki yang mana seorang lelaki yang lelaki lah. Bukannya seorang lelaki yang kanak-kanak, tetapi seorang lelaki yang matang, yang bijak, yang mempunyai kepimpinan. Dan sangat penting untuk ibu juga, untuk dia macam apa yang ibu nampak ya, dan apa yang Umi buat tadi yang sangat betul adalah bonding. Bonding itu menyebabkan anak-anak, walaupun Umi mungkin ada suruh benda yang dia orang tak suka, tetapi bila ada bonding atau kita sebut relationship yang bagus Umi, kan, betul tak? Anak tu senang sangat nak ikut sebab bagi ibu lah, ibu nampak kat situ apa yang sebab kenal jugalah Umi ni dengar baca dan sebagainya kan, bahawa anak-anak bukan takut tetapi anak-anak menghormati, anak-anak nak bekerjasama, anak-anak nak berjasa kepada uminya. Ini sangat penting, bukannya takut dan bukan sekadar nak dengar cakap, tetapi menghormati, menjaga. Bila mereka dah besar ni, mereka pula yang akan menjaga. Saya ibu sebenarnya dan ada 2 orang anak lelaki, Farin. Jadi dari segi masak nasi
nasi ke apa semua tu anak lelaki ibu buat juga. Bersihkan rumah, sidai kain mereka buat sebenarnya. Jadi bukan satu perkara yang ibu kata okey anak perempuan kena buat ni. Jadi dari segi pengalaman anak lelaki ini bagi ibu yang ibu pentingkan adalah mereka mempunyai sifat menjaga, melindungi dan apa namanya dengan penuh kasih sayang. Itulah yang ibu buatlah, insya-Allah daripada pandangan ibu itu yang kena kita usahakan. Kalau Umi mungkin ada tambah lagi kot nanti. Ibu cakap tadi masak nasi, sidai kain, gosok baju. Alhamdulillah saya pun pandai ni ibu. Pandai. Saya percaya. Okey, tapi kita nak tanyakan juga pada Umi lah. Umi ni cukup menarik bila ada 5 orang anak lelaki ni kan. Baik, kalau kita lihat sebenarnya bila kalau anak perempuan katalah nak berkahwin dan sebagainya, selalu saja dipesan-pesan kepada anak perempuan jaga suami, jaga hati suami, jaga makan suami dan banyak lagi. Tetapi kita tertanya juga apakah pesanan terbaik buat seorang anak lelaki untuk apabila mereka nak berkahwin ataupun menjaga seorang wanita ni? Apa yang selalu kita pesan-pesan dan patut pesan pada mereka ni? Silakan Umi. Okey, Umi 5 anak lelaki semua dah berkahwin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah ada 5 menantu lah. Jadi soalan tu macam Umi nak kena imbau balik kembali zaman-zaman yang mereka kahwin awal, 20-an dah kahwin anak Umi. Jadi sebab masa mereka sekolah kan, masa mereka daripada kecil sekolah dan remaja, mereka sangat menjaga ikhtilat. Ikhtilat tu macam menjaga perhubungan lelaki dan perempuan. Jadi mereka tak terbiasalah kawan perempuan ke, nak bercintan-cintun ke, nak dating-dating, bermesej-mesej semua tak biasa. Jadi satu pengalaman barulah pada mereka kalau nak berkahwin tu kan. Jadi Umi apa yang perempuan yang dia biasa ialah ibu dia. Jadi memang apa yang Umi sampaikan tu dia akan pegang kuat-kuat lah. Tapi Umi setuju dengan Ibu Ros punya kata-kata tadi yang contoh bapa sebagai role model kat rumah tu yang diperhatikan oleh anak-anak. Anak-anak akan tengok macam mana abah dia treat mak dia dan dari hari ke hari benda tu menjadi ikutan mereka lah. Sama bila mereka menjadikan abah mereka sebagai contoh kan untuk keluarga tu. Jadi Umi tak payah cakap banyak-banyak. Umi jaga akidah mereka, akhlak mereka, yang lain tu akan datang secara spontan kan. Sebab mereka tahu tanggungjawab tadi daripada role model yang abah bagi. Abah memang seorang yang very aktif di luar rumah. Jadi dia jarang tolong-tolong kat rumah, tapi dia tolong juga masak dalam kesibukan dia. Jadi kat situ mereka nampaklah orang lelaki ni bukan tak ada langsung kan urusan rumah tangga yang dia ni dia kena tepikan, tapi dia kena info juga, buat juga. Kadang-kadang untuk ambil hati isteri kan. Jadi anak-anak Umi bermacam-macam. Ada yang okey, ada yang isteri kena sediakan semua. Kan dia duduk aja terima ni, tapi bila anak-anak dah lahir kan secara spontan dia menjadi seorang yang menyesuaikan dengan keadaan anak yang ramai. Dia daripada yang awalnya isteri yang kena hidang pada mereka, ambilkan air, tanya abang nak makan apa semua kan, boleh tolong sama-sama. In fact kalau wife dia kena kerja weekend, dia jaga anak 4-5 orang kat rumah. Jadi menampak yang asas tu, akidah dan akhlak yang ibu bapa terapkan pada anak-anak daripada kecil dan contoh-contoh yang kita bagi kat rumah akan menjadikan mereka seorang insan yang macam terpelihara lah tanggungjawab dia, kan, akhlak dia pada isteri, cara dia bermuamalah dengan masyarakat semua. Contohnya daripada rumah, insya-Allah. Insya-Allah. Sebenarnya kan daripada apa yang Umi katakan tadi Hawa, sebenarnya apa yang saya dapat nampak ataupun simpulkan ialah sebenarnya contoh ataupun role model yang mereka saksikan kepada ibu bapa itu sendirilah yang akan membentukkan seorang anak lelaki dan juga anak perempuan sebenarnya. Jadi kalau kita tengok bila menyayangi mak, menghormati mak, tengok ayah pun buat sesuatu yang baik, membantu ibu, dan itulah juga yang akan membentuk anak itu bila dia besar nanti. Betul, sebab didikan ni bukan saja daripada kata-kata nasihat
sihat tetapi dari contoh yang baik. Betul. Dari segi fizikalnya juga. Baiklah, kepada Ibu Ros, kalau kita lihat selain daripada menghormati insan-insan yang lain, anak lelaki ini perlu juga dididik dalam sudut misalnya lah. Kalau kita lihat sekarang ini banyak kes-kes cabul dan sebagainya melibatkan kanak-kanak seawal usia 10-12 tahun. Adakah ini juga perlu dididik oleh ibu bapa kepada anak-anak lelaki untuk menghormati dari sudut sebegini? Dan bagaimana ataupun cara terbaik tu? Ya. Itulah bila Umi cakap tadi kan, memang betul kalau, dan ini adalah untuk yang beragama Islam, iaitu kita mendidik dari segi akidah mereka. Akidah ni dia adalah akan menjadi, bila ada akidah yang kuat, yang akidah itu dia akan menjadi seperti polis dalam diri mereka tu. Jadi mereka tak nak buat sesuatu yang tidak baik walaupun tak ada manusia yang nampak, sebab mereka tahu Allah itu ada di mana-mana saja. Jadi pendidikan tu sangat penting. Jadi kalau kita kata, jadi macam mana kalau yang bukan beragama Islam contohnya? Jadi bagaimana kita nak didik anak-anak kita supaya menghormati, supaya tidak melakukan pencabulan dan sebagainya ini? The thing is about the love of humanity. Menghormati manusia, menghormati, menjaga kita ini, anak-anak kita. Ibu ambil ni, bagi Muslim ataupun yang bukan Muslim, kita kena faham bahawa kita ni pertama didik anak kita itu supaya mereka sedar setiap perbuatan mereka, setiap perkataan mereka memberi kesan kepada orang di keliling mereka dan orang-orang yang jauh daripada mereka, kerana orang di keliling mereka akan beri kesan pada orang di kelilingnya dan seterusnya. Jadi ini konsep yang ibu bawa kat sini. I make a difference in this world. Saya membawa perbezaan yang penting di dunia ini. Saya membawa perbezaan ke dunia ini. Jadi dia nak membawa perbezaan apa kat dunia ini? Kalau dia melakukan, ini yang kita kena serapkan nilai yang betul, prinsip hidup yang betul. Jadi di sini yang kita, ini untuk cakap secara am ya, secara umum ya, Farin dengan Hawa. Jadi apa yang kita kena didik dalam diri anak-anak kita adalah mereka menghormati manusia, kejadian di atas muka, bukan manusia saja, semua kejadian. Contohnya menjaga, bertimbang rasa dengan binatang, bertimbang rasa dengan pokok contohnya. Kerana bila tidak bertimbang rasa dengan binatang, di situ ada satu masalah dalam hati tu. Jadi pembentukan hati itu untuk kasih sayang sesama manusia itu dan kasih sayang kepada sebuah penciptaan, maksudnya kalau kata apa ya, kalau creation kejadian ya, okey. Bila mereka ada tu, mereka akan menjaga. The thing is this, ini satu yang ibu nak bawa. Orang yang menghormati diri dia, Farin, Hawa, dia tidak akan melakukan perkara tidak baik pada orang lain. Betul tak? Betul. Jadi dia kena diajar menghormati diri dia. Kerana orang yang membuli ni sebenarnya, dia sebenarnya dalam diri dia itu rasa dia tak cukup. Dia rasa diri dia sesuatu missing. Jadi untuk dia rasa dia okey, dia kena jatuhkan orang lain. Jadi itu sebab there is a lacking dalam tu. Tak ada satu benda. Ada kan selalunya orang kata kalau orang buat perkara tak betul, kurang kasih sayang. Betul lah tu. Kurang kasih sayang dan kurang kasih sayang pada diri mereka sendiri. Itu yang menjadi di antara punca yang menjadi perkara demikian. Jadi itu yang ibu ambil daripada Umi cakap tadi. Ibu bapa ni dia kena mempamerkan kasih sayang antara satu sama lain. Kalau ini kita kata in the ideal environment sebagai sebuah keluarga, ada ibu, ada bapa. Kalau tak ada salah satu daripadanya, bagaimana? Jadi yang ada itulah yang kena mempamerkan kasih sayang itu, tanpa kita perlu bercakap banyak sangat mengenai yang tak ada. Kalau yang tak ada tu kerana perpisahan, perceraian dan sebagainya, tak payah kita usaha untuk tak banyak memburukkan yang lagi satu. Tetapi kalau perpisahan kerana kematian, jadi kat situ kena tunjukkan sifat-sifat baik pasangan yang telah meninggal itu. Kerana contoh macam mana manusia itu nak teruskan hidup dalam adalah bermula daripada rumah. Baik Ibu, terima kasih satu ulasan panjang lebar yang menjadikan panduan dan juga inspirasi untuk kita semua. Baik, di penghujung perbincangan kita ini, kita tak nak ketinggalan bertanya kepada Umi. Mungkin Umi boleh buat sedikit rumusan ataupun bagi tips dan nasihat. Cabaran setiap ibu bapa mendidik anak lelaki itu berbeza-beza. Apatah lagi zaman sekarang, generasi sekarang ni banyak cabarannya Umi. Jadi kalau katalah ibu bapa yang ada anak lelaki tetapi sangat mencabar, nakal dan sukar, apa nasihat Umi untuk para ibu bapa di luar sana? Silakan.
Okey, insyaAllah Umi nak ingatkanlah para ibu bapa kan, dalam mengharungi hidup sebagai ibu dan bapa, kita tawakal kepada Allah SWT. Kita berusaha sebapa yang baik untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah kan. Memberikan pendidikan yang setinggi mungkin kepada mereka, menitik beratkan pendidikan, mengatasi perkara-perkara lain, dan pastikan anak-anak kita itu sentiasa dalam kawalan kita, dalam pemerhatian kita, tindak tanduk mereka, kata-kata mereka, persekolahan mereka, rakan-rakan mereka, siapa family kepada rakan-rakan, semua kena ambil berat. Kadang-kadang kita tak jangka anak nampak baik kan, tetapi sebenarnya banyak halangan-halangan yang mereka tempuhi. Dan satu lagi yang very obvious sekarang ni, depression kan, anak-anak yang kemurungan, yang tanpa sedar mungkin dipaksa melakukan sesuatu yang mereka tak mahu, mengikuti jurusan yang diingini oleh ibu bapa tapi mereka tidak gembira. Jadi kena perhatiin dan baiki kesilapan-kesilapan secepat mungkin, dan pastikan kita berserah kepada Allah SWT untuk memberi kemudahan kepada kita dalam mendidik anak-anak ni. Moga kita semuanya berkumpul di Jannatul Firdaus, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih Umi atas perkongsian dan harapnya memberi manfaat pastinya kepada semua ibu bapa yang sedang mendengar pada hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Ros atas perkongsian banyak tip-tip yang dapat kita pelajari. Cabaran untuk membesarkan anak-anak perempuan mencabar juga, anak lelaki lain pula cabarannya. Seronok hari ini, sejuk hati bila kita bersama dengan dua orang ibu yang hebat ini. Terima kasih sekali lagi Ibu Ros dan juga Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baik, ringkas tapi padat, tetapi saya kira sebenarnya sesuatu yang cukup menarik, satu persepsi baru kepada para ibu bapa yang terus mencari-cari tips dan bagaimana cara untuk mendidik anak lelaki dalam keadaan yang mencabar ini. Baiklah, itu dia kami di Wanita hari ini, ada macam-macam lagi yang ingin dikongsikan bersama anda, tetapi kami ingin berehat dulu seketika. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Bertemu kembali di Wanita hari ini. Terima kasih kerana setia bersama kami. Baiklah Fahdin, peminat-peminat romantika 4 hari 3 malam mesti seronok ni dengan siapa kita akan drama yang sedang berada di slot Lestari yang kabarnya esok adalah episod akhir dan kita akan terus saja bersama dengan pelakon utamanya yang juga pelakon kegemaran Hawa, iaitu Sean Lee. Ya, Sean. Apa khabar semua? Apa khabar? Tak tahu Hawa. Ya. Baik, terima kasih. Okey, Sean, esok adalah episod akhir. Jadi setakat ini kongsikan sambutan peminat Sean kepada drama anda ini. Sambutan dari fans, adalah fans DM Sean dan sebagainya, ada beritahu drama ni best. Kenapa episod dia sikit sangat, kenapa cepatnya habis, sebab kita pun 16 episod je, so it's very fast. So I think untuk diorang macam nak lagi lah. So rasa ni sambutan okey ke untuk peminat. Diorang suka tengok drama kita. Fahdin, untuk pengetahuan Fahdin kan, Sean ni memang ramai peminat. Betul. Terutamanya adik-adik perempuan. Saya bila buat panggilan pada Sean ni, saya ingat saya bercakap dengan orang Jepun ke orang Korea, saya pun tak tahu. Fahdin pun baru nak anyong saya tadi. Baiklah Sean, kalau kita lihat berlakon apa-apa watak pun ada cabaran-cabaran dia kan. Tapi apa paling mencabar melakonkan watak sebagai Amar ni, Sean? Okey, sebenarnya untuk watak Amar ni yang susah untuk Sean sebab Sean naturally sebagai for me lah as Sean, I bukan seorang yang senang nak diganggu ataupun stress ataupun frust, like selalu depressed and everything. So bila Sean kena mainkan watak macam tu, sebab watak Amar ni dia mula-mula dia asyik stress je, asyik depressed je, ada problem dengan mak dia, ada problem dengan family dia dah bertunang tapi mak dia terpaksa dia nak kahwin, lepas tu dia pun ada trust issue sikit lah. So like he has a lot of this kind of problems yang sebenarnya Sean dalam hidup Sean tak pernah mengalami benda macam tu, yang so it's quite tough for me. Tapi nasib baik kita dapat kerjasama dengan director, dia boleh membantu kita juga untuk macam mana nak membawa watak ni, nak buat macam mana dan sebagainya. So it helped a lot. Director memang banyak penolong. Tapi apa yang Sean lakukan untuk menyelami watak tu?
Sean just korek balik korek balik experience yang Sean pernah tengok daripada kawan-kawan bila dia orang ada masalah girlfriend problem ke apa-apa or like any family issues, sebab Sean pun ada kawan yang pernah dipaksa kahwin oleh kolaber mereka dan dia tak nak lah, so he decided to move away. So itulah langkah dia yang dia buat, tapi dalam drama ni tak ada sampai tahap macam tu. So yeah, just take some experience from friends personally. Bukan apa Sean, awak dah tahu Sean sebenarnya adalah seorang yang happy go lucky, seorang yang sangat ceria sebenarnya Sean kan. Jadi ini adalah cabaran. Relax je orangnya. Okey, baik. Itu adalah cabaran Sean sendiri. Tetapi bagaimana pula dengan cabaran untuk mendapatkan chemistry bersama pelakon-pelakon lain, terutamanya pelakon utama wanitanya atau heroinnya Emilia Henderson. Macam mana keserasian anda tu? Okay, rasanya kita punya chemistry memang dah ada sebab kita kawan. We are friends. First job Sean buat dalam drama, dalam industri Melayu, industri drama kan, bersama dengan Emilia. Dalam drama tu, Emilia adalah adik saya. That's 5 years ago. So kali ini kita digandingkan bersama. Ini kali kedua lah yang kita dapat watak yang bercinta. So ada rasa kekok dan awkward sikit sebab kita kawan dan sebelum ni kita macam adik-beradik lah kiranya. So untuk transition ke jadi lovers, we have to ada scene-scene yang kena pandang mata yang dekat-dekat ke apa-apa, ada macam that kind of feelings. Rasa macam saya buat dengan best friend saya. Mesti nak tergelak. Selalu kalau ada scene yang romantik je kita asyik tergelak, especially me lah, saya akan tergelak besar. So like it's very funny, kita punya chemistry ada tapi kita kena tolak tepi kita punya personal feelings ni sebab kita nak jalankan tugas kita kan. So we managed to do it together and yeah. Okey. Baiklah Sean, 16 episod kan dan esok episod terakhir. Kenapa penonton tak boleh terlepas menonton Romantika 4 hari 3 malam ni esok? Guys, korang kat rumah yang tengok drama ni jangan terlepas episod terakhir sebab macam biasa kita nak happy ending kan. Kalau korang nak tahu happy ending ke tak untuk Amar dengan Lana, korang kena saksikan sebab setakat ni dalam drama ni kita sampai tahap yang Lana sepatutnya kahwin dengan seorang sekarang. Tapi kita tak tahu siapakah itu. Okey. So Kena tengok ni. Korang akan tengoklah Lana akan kahwin dengan siapa last tu. Sean, dah halang-halang kat sini, beritahulah ending dia sekarang. Mana boleh? Okey. Saja bergurau. Apa-apa pun, sekali lagi Sean ataupun Amar dalam 4 hari 3 malam ni, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kerana Sean bersama dengan kami. Dan untuk memastikan setiap penonton wanita hari ini akan bersama-sama beliau untuk episod akhir Romantika 4 hari 3 malam di slot Lestari TV3. Kami di Wanita hari ini ingin berehat seketika. Okey, Hawa, sebelum berehat. sebelum. Jangan berehat kerana saya tak nak berehat. Saya nak kena beritahu ini sebelum berehat. Okey, teruskan kerana balik. ada sesuatu yang wow saya ingin kongsikan bersama dengan anda. Jangan lepaskan peluang untuk menonton siaran istimewa Wow High Five mulai 31 Mac hingga 4 April ini sempena ulang tahun Wow Shop yang kelima. Layari www.wowshop.com.my untuk maklumat lanjut. Sertai cabaran TikTok Wow High Five dan berpeluang memenangi wang tunai RM1,000. Pejam celik dah 5 tahun dah Wow Shop ni. Tahniah untuk mereka dan kali ini mereka datang dengan lebih wow kalau kita melihat jualan yang tanpa henti 31 Mac hingga 4 April ini. Sekarang baru kita boleh berehat. Silakan Hawa. Okey, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Terima kasih masih bersama kami lagi di Wanita Hari Ini dan saya pasti Hawa pun memasang impian untuk menjadi seorang CEO. InsyaAllah. Jadi adanya program Zero to CEO bakal melahirkan usahawan tanpa modal dengan berniaga produk usahawan IKS dan siapa saja yang ingin mengubah hidup dan menjana pendapatan tanpa mengeluarkan modal boleh mendaftar di mana Hawa? Di www.zerotoceo.com.my. Jom kita saksikan.
Target utama saya adalah golongan asnaf iaitu miskin tega, tetapi sebenarnya target utama saya adalah orang yang nak merubah hidup dia menjadi lebih baik. Kalau orang nak ubah hidup dia, dia akan berusaha dan akan berjaya. Tapi kalau orang tak nak ubah hidup dia, kita letaklah segunung produk pun depan muka dia. Kalau dia tak mau berniaga, dia tak mau berniaga. Zero to CEO Chun. Zero to CEO terbaik. Zero to CEO terbaik, bagus. Harapan saya satu je. Saya dapat ubah hidup orang menjadi lebih baik dan itulah impian saya. Dia Zero to CEO. Farin, kenapa tu? Dah berapa jam pakai kantor lekap tu, Farin? Tapi ada masalah nyawa. Dia macam gatal sikit ni. Sebab apa tu? Dah okey. Okey dah? Dah okey. Kita boleh pakai balik. Itu dia sebab esok di Wanita hari ini kami akan bawakan topik mata dan kantar lekap. Okey, pelbagai isu dari sudut kesihatan dan sudut keselesaan dan pelbagai lagi, saya kira yang paling bahaya kalau boleh membawa masalah kepada mata yang boleh menjadi buta sebenarnya. Siapa sangka? Kan? Sebab ada yang pakai disebabkan rabun dan sebagainya. Ada yang pakai atas sebab kecantikan. Berapa jam boleh kita pakai, bila yang kita kena buka? Ikuti kami esok di Wanita hari. Okey, kalau anda ada sebarang pendapat atau pengalaman mengenai kantar lekap ini, kongsikan bersama kami di Facebook Wanita hari ini dan juga di Instagram kami WHI TV3. Kami akan kembali lagi esok jam 12 tengah hari. Jaga diri dan selamat meneruskan hari anda yang ceria ini. Assalamualaikum. Bye. Usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya.